Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung panjang kita kitab Munyatul Musalli. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, dan demikian lagi barang yang dinakal daripada Arif Al-Bakri, ini seorang ulama tasawuf, berkata, barang siapa membaca akan salawat ini di dalam umurnya, dan jikalau sekalipun dipelihara akan dia daripada api neraka, dan wajib baginya, yakni bagi orang yang baca selawat tadi, husnul khatimah, yakni Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima aghliqa wal khaimi lima sabaqa wa nasiri al-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala ali wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, sebanyak 100 kali. Faedah, setengah daripada perkara yang sudah mujarab ni dah telah jadilah, ulama' dah praktik lah. Barang siapa sebut oleh barang yang disebut oleh Sidi Muhammad Ghaus pada kitabnya yang bernama Jauhar, bahawasanya barang siapa yang membaca pada hari Ashura 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kemudian dibacanya akan doa ini kemudian daripada 70 kali, nescaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu, dan jika hampir ajalnya tiada diberi taufik pada membacanya. Jadi kelebihan selawat lah. Jadi kita ambil satu je, apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi di antara ulama ahli tasawuf, dia mengamalkan apa dia zikir ni lah. Jadi zikir ni banyak kalau kita nak tengok. Kalau ada ustaz ngajar kita al-azkar
himpunan zikir-zikir. Tiap-tiap zikir tu ada kelebihan dia. Setengah orang dia jadikan zikir dia la ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah. Maka Nabi cakap seafdal zikir tu la ilaha illallah. Sama juga at-tuhuru syatrul iman, subhanallah tamla'ul mizan. Nabi kata kalau orang sebut subhanallah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Barang siapa yang bertasbih subhanallah walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memenuhi timbangannya di antara langit dan bumi. Banyaklah kelebihan selawat tu. Boleh tengok dalam kitab hadis. Cuma kita lah, paling-paling kurang pun adalah zikir untuk kita. Paling kurang pun apa? La ilaha illallah. Ada tu pun dah memadai dah. Sebab apa dia? Kita nak satu benda tu ialah kita puja Allah Taala. Daripada puja benda lain, baik puja Allah. Allah puja. Jadi dalam kepala otak kita duk fikir puja. Macam mana orang duk puja jin tu, jin datang. Adalah baca mantra dia. Duk baca, jin datang betul. Dah seru nama dia. Begitu juga kita seru nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala hadir. Hadirnya Allah Taala dengan Allah Taala beri rahmat. Bukan apa zat Allah Taala tu hadir. Yakni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala hadir kepada kita. Jadi banyaklah zikir-zikir yang tu. Cuma kita ambil yang mana boleh ni, kita boleh amalkan. Habis. Kemudian pembahasnya solat berjemaah. Okey, sekarang kita masuk pula solat berjemaah. Jadi sebelum tu saya tak tahulah kat sini dah beritahu ke belum. Jadi kita sembahyang berjemaah, dia ada satu apa dia? Satu part di antara syarat solat berjemaah tu semua ada 12. Syarat yang pertama niat. Yang kedua mesti ada satu tempat makmum dengan imam. Tak boleh lah imam duduk kat masjid, makmum tengok live TV je, jadi makmum kat rumah, tak boleh. Tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kita bukan nak bahas tu, cuma kita nak ambil tahu. Jadi syarat ketiga kena muafakat dengan imam, yakni berkenaan yang sunat. Yang ni kita kena ambil penting sikit. Ni benda sunat. Dia panggil apa dia? Makmum dengan imam ada muafakat. Sunat ni kena muafakat. Ya kita bahas satu-satu. Muafakat. Kalau kita tak muafakat sunat ni dia panggil sunat jahat. Sunat pun ada jahat juga. Sudah kitab lah. Jadi kita ambil betul-betul. Lepas ni kalau ada masalah imam dengan makmum, kita sendiri boleh selesai. Tak gaduh nak panggil ustaz dah. Jadi sunat dalam solat berjemaah 4 yang besar. Sebab yang 4 ni kalau kita ikut, kalau kita tak ikut, itu menyebabkan kita sah ataupun batal. Jadi kita kena ambil peduli semua. Kalau bab lain tak apa lagi, yang ni sebab apa? Nak tahu solat berjemaah kita sah ke batal. Yang pertama sujud tilawah. Sujud tilawah bila? Waktu kita sembahyang apa? Kalau tempat kita kebanyakan hari Jumaat pagi lah. Sini haji dia buat je sujadah, ada kan? Kalau waktu awal buat lah. Jadi tuan-tuan pun mungkin dah pernah lah sujud tilawah. Satu. Yang kedua tahiyat awal. Yang ketiga sujud sahwi. Yang keempat kunut. Kita susun kita ni lah. Jadi nak kena faham betul-betul. Sama ada imam buat, imam tak buat, kita perlu ikut ataupun tak perlu ikut. 4 ni. Ni perkara dalam sunat ni penting ni. Yang ni lah kalau kita tahu, orang sembahyang macam mana pun, ni tak sah, ni batal. Sebab apa? Dia sunat 4 ni. Kalau rukun tu tak buat, memang batal terus lah. Confirm. Kalau kita ikut imam rukuk, kita tak rukuk, batal kita. Kita duduk qiyam je. Imam rukuk, tak nak rukuk. Lepas tu imam sujud, kita sujud terus. Kita tak rukuk. Tu batal lah. Tapi kalau yang 4 sunat ni,
Kita ikut ke, kita tak ikut ke, batal ke tak batal? Sebelum kita nak masuk tajuk solat Jumaat, kita nak kena clear 4 ni dulu. Mana tahu kok terjadi kat sini ke, kat mana ke. Jadi kita apa? Kita boleh tahu hukum. Kita boleh bagi tahu kat imam dan sebagainya. Ni hukum. Jadi yang pertama, sujud tilawah. Kita kena ingat, sujud tilawah kita kena sepakat dengan imam. Mana kata wajib kepada kita mengikut imam, sama ada imam buat ataupun imam tak buat. Wajib ikut imam. Adapun kalau kita sembahyang sujud syahadah tu, sajada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sampai ayat 15 tu apa? Imam sujud. Imam sujud tu ayat tilawah. Imam sujud tu sunat. Kalau imam tak sujud, tak batal solat. Tapi kita hukum dekat kita, imam sujud wajib kita ikut. Walaupun benda itu sunat. Kalau kita tak ikut imam tu, dia panggil apa? Sunat jahat. Apa maksud? Kita tak buat tu, nampaknya jahat terus. Jadi hukum dia batal dan berdosa. Tu kita kena faham. Sebab apa? Sebab kita niat imam, kita niat makmum. Untuk sujud tilawah kita wajib sepakat dengan imam. Kalau tak ikut imam, yang pertama batal, yang kedua berdosa. Sebab apa? Sebab dah semayang tapi tak ikut imam. Batal satu dah, dosa satu. Jadi imam sujud, kita suka ke tak suka ke, kena sujud. Tapi tempat kita ni biasa sujud tilawah, surah Jadah lah. Itu dalam solat. Luar solat tak ada masalah. Sebagai contoh, hari Jumaat, macam Haji kata, tengok masa lah. Kalau masa sempat, kita sini buat sujud jadah. Betul je? Kalau sempat masa. Sebagai contoh, Bilal dah azan. Dah azan, tiba-tiba imam pula. Imam sakit perut. Lepas tu pakat yang imam lain pun tak nak datang. Sebab apa? Ini sujud jadah ni, aku semalam tak ulang. Contoh. Jadi lewat. Kalau buat kata haji, kalau masjid ni kalau lewat tak buat. Contoh ni contoh. Tapi tiba-tiba imam sakit perut tadi datang. Lah tak sembahyang lagi. Lepas tu haji kata, kita buat lah. Tapi dah lewat dah. Sebagai contoh. Padahal Bilal tu dah sembahyang dah. Sebab apa? Dah lewat dah. 6.30 tak datang lagi. Orang pun tak ada. Bilal seorang je, contoh. Semua pakat takut datang, takut tolak apa, tolak jadi imam. Contoh, ni contoh buat cerita lah. Lepas tu, mereka tak mari. Tak apalah, aku sembahyang dulu lah. Kita sembahyang. Dah sembahyang subuh. Lepas tu tiba-tiba imam datang. Imam datang pula, hari ni kita kena buat juga sujud syahadah. Lambat pun lambat lah. Jadi imam sujud syahadah, padahal Bilal dah sembahyang. Dia duduk dalam bilik tu. Tiba-tiba sampai ayat yang 15. Jadi, kena wahum la yastakbirun. Imam apa? Imam dah apa? Terus sujud. Tak apalah. Yang Bilal tu sunat juga sujud. Walaupun dia bukan dah sembahyang. Tiba-tiba imam datang, kita dah lewat dah. Sembahyang biasalah. Tak payah buat sujud syahadah. Jadi imam sembahyang biasa. Tapi baca ayat sujud syahadah. Wahum la yastakbirun. Lepas tu tatajafa junuhum. Sama tu ayat tak sujud syahadah. Bila duduk dalam bilik tu sunat sujud. Sunat. Walaupun imam tak sujud. Sebab dia bukan masuk dalam solat. Sama juga orang duk baca Quran apa semua, kita asal saja dengar saja sujud syahadah, kita duduk. Tiba-tiba orang baca surah Iqra. Satati wasjud waqtarib. Situ ayat sujud syahadah juga. Kita dengar orang baca surah Iqra, surah Al-Alaq. Jadi kita pun, walaupun orang tu dia terus saja bacaan, kita sunat sujud. Pergi kat satu ruang sujud. Sama juga kita tadarus. Jumpa ayat apa, ayat sujud syahadah, yang ada gambar macam masjid tu. Kita tengah ni tadarus, seorang je baca sampai ayat kat situ, tapi dia tak sujud. Kita pergi keluar sujud. Sunat. Arah kiblat dan sebagainya lah. Tu kena masuklah macam mana sujud syahadah tu yang akan datang kita ni. Tapi nak cerita hukum. Jadi kalau dia jadi makmum kepada imam yang sujud syahadah, wajib dia ikut, wajib ikut tinggal juga. Imam tak buat, dia wajib tak buat.
Imam buat, dia wajib buat kerana sujud sajdah itu dia kena sepakat dengan imam. Tiba-tiba kita duduk puluh-puluh tahun, hari Jumaat memang imam baca sujud sajdah. Contoh, hum la yastakbirun sampai ayat 15 tu. Lepas tu imam hari tu dia lupa, dia ingat surah sajdah tu tapi dia lupa nak sujud. Terus tatajafa junubuhum. Kita jangan sujud. Kalau kita sujud batal. Tiba-tiba ayat tu banyak orang hafal. Sebagai contoh mak tahfiz. Hari ni kata kat imam tu, contohlah semua hafiz Quran contoh. Jadi orang tahulah sujud sajdah tu kat mana. Lepas tu imam pun hafiz juga. Tapi dia lupa nak sujud. Maka setengah daripada mereka tu sujud. Yang sujud semua batal. Sebab sujud tilawah ataupun sujud sajdah kena mengikut imam. Wajib ikut imam. Imam tak buat, imam lupa, tak buat, kita tak perlu buat. Kalau kita buat, batal. Imam buat, kita tak buat, batal. Malas nak turun lah. Hum la yastakbirun. Imam sujud tu. Jadi kita duduk tunggu je. Imam bangun. Padahal kalau ikut hukum, sunat. Tapi bagi imam lah. Makmum kena wajib ikut imam. Walaupun itu perbuatan sunat. Sujud sajdah sunat. Tapi waktu dekat makmum tu dah jadi wajib dah. Malas aku nak tunduk. Malas aku nak sujud. Duduk je ni, tunggu imam. Maka batal. Sebab sujud tilawah kena ikut imam. Kalau imam buat, wajib kita buat. Imam tinggal, wajib kita tinggal. Satu. Yang kedua, apa dia? Tahiyat awal. Tahiyat awal sama dengan sujud sajdah. Imam buat, kita wajib buat. Tapi hukumnya sunat. Tahiyat awal sunat. Sunat yang dituntut. Kalau tak buat boleh sujud sahwi. Tapi kalau bila kita sembahyang berjemaah, kita jadi makmum. Imam dah bangun dah berdiri. Tak payah nak subhanallah lah. Ni imam berdiri subhanallah. Gila tu. Sebab bila imam duduk, batal, semua batal. Sebab imam dah naik lebih daripada 95 darjah. Selalu sebab apa? Tahiyat awal tu kita lepas sujud. Bila lepas sujud, imam Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dia separuh ke ataupun dia naik terus? Kita tak tahu. Jadi, bila makmum dia untuk bila belakang yang orang panggil saf ganti imam lah. Dia tengok imam bangun naik atas terus, tak payah kata subhanallah lah. Sebab imam tak boleh duduk dah. Tiba imam bangun subhanallah, imam duduk pakat duduk, semua batal. Ataupun kita berdiri, imam duduk, semua batal juga. Melainkan orang yang belakang tu niat mufarakah. Sebab tahiyat awal lebih daripada 95 darjah tak boleh duduk. Dia tak boleh patah balik tak boleh. Tapi kalau ada orang dia sangsi tiba-tiba ni, dia tunggulah berdiri. Ada makmum tu Allahu Akbar. Dia pun muafiq. Dia masbuk. Datang lewat. Tak tahu tu pula tahiyat awal ataupun rakaat kedua. Allahu Akbar, dia bangun terus. Dia pun tak boleh duduk. Diri. Tu satu sudut. Kalau imam itu buat tahiyat awal, kita tak buat tahiyat awal. Sebab kalau kita dah bangun tinggi, kita tak boleh duduk dah. Jadi kita duduk berdiri. Sebab bila duduk, batal. Tapi bukan bererti kita meninggal tahiyat awal tu. Tapi yang tu ada perbahasan lagi. Tak apa. Yang tu nanti kita bahaskan. Sekarang ni nak tahu hukum. Kalau tahiyat awal tu imam tak buat, imam bangun terus, kita buat, batal. Sebab disunatkan kat atas imam, kita dah wajib dah. Untuk tahiyat awal, kita punya hukum ataupun makmum punya hukum wajib kena ikut imam. Lepas ni imam lupa buat tahiyat awal. Jadi kita pun tengok kawan kita buat tahiyat awal, suruh bangun sembahyang lain. Habis tu bagi salam, Ji kena bangun sembahyang lain sebab tahiyat awal ni kena ikut imam. Imam buat, kita kena buat. Imam tak buat, kita pun wajib tak buat. Jadi dia sama dengan sujud tilawah. Sama juga kita tengok kawan kita, mungkin kawan kita ni hafiz. Hafiz juga, tapi hukum pun kena tahu juga. Bila time sujud sajdah, dia imam tak sujud. Imam terus baca. Dia sujud seorang.
dia bangun, batal. Dia kata, Ustaz, kena sembahyang lain ni. Sebab sujud sejadah kena muafakat dengan imam. Imam buat, kita wajib buat. Imam tinggal, wajib kita tinggal. Sama juga dengan tahiyat awal. Lepas ni dah tak pening dah. Memanglah ada, tapi jarang berlaku. Ni masalah imam dengan makmum. Selalu imam lupa. Imam lupa, makmum pun lupa sekali. Makmum apa? Imam lupa, imam terus bangun, makmum pun bangun terus. Kalau makmum duduk juga dia baca tahiyat awal, maka makmum tu batal. Melainkan dia kata, "Ji, saya dah niat mufarakah." Itu lain cerita. Tapi jaranglah benda ni yang berlaku, orang pun tak sempat nak fikir. Tapi kalau kita nak buat, tak padan juga. Sebab apa? Sebab hilang dah pahala berjemaah. Kita mufarakah memang kita betul, tapi hilang pahala berjemaah. Yang kedua tu tahiyat awal. Tahiyat awal kena sepakat wajib ikut imam. Imam buat ataupun imam tak buat. Sama juga, kalau imam buat kita tak buat, batal. Imam tak buat kita buat, batal. Dua-dua batal. Batal lagi berdosa. Berdosanya sebab tak ikut imam. Yang ketiga hukum dia lain sikit. Wajib ikut imam buat, tak wajib sunat buat, imam tak buat. Macam mana tu? Ni yang ketiga, sujud sahwi. Contohlah tok imam tok imam lupa baca doa kunut. Tapi tok imam tak sujud sahwi. Tapi kalau dekat selain kita ni, kalau imam tak baca kunut, okey lagi lah, lupa lah, tak apalah. Sebab bila imam turun dah sujud, dia tak boleh bangun dah. Contoh. Tapi masalahnya kalau tak buat sujud sahwi, orang kata Wahabi terus. Tu kita lah. Padahal hukum tu sunat. Berpuluh tahun dah duk sembahyang kunut, duk sembahyang kunut. Dia pun tak kunut, betul tak sujud sahwi pula. Lain macam lah. Melainkan dia lupa, dua-dua dia lupa lah. Tu lain cerita lah. Jadi, sebagai contoh, imam dia lupa buat tahiyat awal, ataupun dia lupa doa kunut. Dua tu je. Jadi bila yang akhir tu, dapat fi alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi salam pertama. Imam tak buat sujud sahwi, kita sunat sujud sahwi. Sebab apa? Yang tu dah habis sembahyang dah. Jadi tak batal lah. Sebab apa? Kita imam bagi salam, itu dah terputus sembahyang kita. Dah terputus dah sembahyang kita. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi, kita sujud sahwi. Sebab apa? Tadi kita sembahyang dengan imam tak buat sujud sahwi. Sunat pula kita sujud sahwi, tapi selepas bagi salam. Imam tak buat, kita buat. Tapi selepas bagi salam. Tapi waktu imam sujud sahwi, kita duduk macam ni lah, tak ikut. Fi alamin innaka hamidum majid. Imam dah baca dah. Lepas tu imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, batal. Sebab apa? Itu masih dalam sembahyang, kena muafakat, wajib ikut. Jadi sujadah, apa yang tadi tu? Yang kedua? Tahiyat awal. Dengan yang ketiga ni sujud sahwi. Yang tu imam buat, wajib buat. Sujud syadah. Yang kedua apa? Tahiyat awal. Imam tak buat, wajib kita tak buat. Tapi kalau sujud sahwi, kalau buat, kita jadi makmum. Kalau imam buat, wajib kita ikut buat. Imam tinggal, sunat kita buat. Tapi waktu kita buat tu lepas bagi salam yang pertama. Imam bagi salam pertama. Sebab salam pertama imam tu dah habis dah solat. Ada pun yang kedua tu ialah sunat. Salam kedua tu sunat je. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, imam dah terputus dengan makmum terus. Makmum tak bagi salam lagi, dia tahiyat. Bila tahiyat tu, dia nak baca panjang lagi, ikut dia. Sebab apa? Dia dah terpisah dengan imam dah. Dia nak baca doa panjang. Sebab yang tak boleh panjang ialah rukuk dan i'tidal dan duduk antara dua sujud. Dua ni rukuk pendek, dua ni tak boleh panjang. Nak rukuk 2 jam rukuk. Nak berdiri qiyam 30 juzuk Quran, berapa setengah hari diri. Sujud, nak sujud 10 minit 30 jam. Contoh, tak ada dapat 30 jam.
nak kata banyaknya 2 jam nak sujud, tak ada masalah. Tapi 2 ni tak boleh apa? Tak boleh panjang, melainkan mudarat tu cerita lain. I'tidal dengan duduk antara 2 sujud sekadar kita baca tasbih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tara tu kena sujud terus. I'tidal tak boleh lama. Lepas tu duduk antara 2 sujud. Padang dengan tasbih dah. Rabbighfirli warhamni wajibuni. Sampai habis. Wa'afini wa'fu anni. Tara tu je. Tak boleh panjang dah. Kat situ tak boleh baca doa. Tapi bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi salam yang pertama tu, kita nak doa tahiyat panjang, nak baca lagi doa. Dia ada sunat doa dalam tu. Doa apa? Minta daripada jauh dajjal dan sebagainya. Daripada min azabil qabri, min fitnatil masih dajjal. Doa tu doa Sayyidina Aisyah panjang. Nak panjang lagi tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bukan rukun yang pendek. Dia doa lah panjang, tak ada masalah. Yang penting imam bagi salam. Imam bagi salam tak ada apalah. Sama juga kalau sujud sahwi. Sujud sahwi kalau kita tak buat, batal sembahyang. Imam buat, kita tak buat, batal. Imam tak buat, kita buat, sunat pula. Confuse tu sikit. Lagi sekali. Yang 2 tu clear. Yang satu ni nanti saya rujuk balik. Rasa sujud sahwi tu dia apa? Dia imam tak buat. 2 ni yang wajib. 2 ni yang tak wajib. Okey, lagi sekali. Sujud tilawah dan duduk antara 2 sujud, kita wajib ikut buat dan tak buat. Untuk sujud sahwi tak wajib ikut sama ada buat atau tak buat. Jadi bila dia sujud sahwi tu tak sujud, tak apa. Betul. Dia sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, jadi tak ada masalah. Tapi kalau tak sujud sahwi, kita sujud sahwi pun tak ada masalah. Sunat buat, sunat tinggal. Dia sama dengan doa kunut. Jadi kalau kita pergi dekat mana? Dekat Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram tu, setengah imam tu dia bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanbali. Sami Allah liman hamidah, rakaat yang kedua. Apa rakaat yang kedua, lepas bangun rakaat kedua tu, dia duduk sekejap. Apa dia tahu orang mazhab Syafi'i kunut. Jadi kat situ kita ada pilihan, nak kunut boleh, tak kunut boleh. Tu imam tak kunut. Lepas tu pula imam kunut. Kita kunut ataupun tak kunut duduk boleh. Jadi kalau dia ikut tu yang bukan mazhab Syafi'i, imam pula mazhab Syafi'i, jadi dia tak nak kunut, tak apa. Lepas tu pula sujud sahwi macam tadi juga. Sebab setengah mazhab dia tak payah sujud sahwi dah. Sebab apa? Dia bukan wajib untuk kunut. Betul. Jadi dia beza. 2 yang atas tadi tu, sujud tilawah dan tahiyat awal, wajib ikut imam buat, wajib ikut imam tinggal. 2 tadi clear. Kalau kita tengok imam buat, dia tak buat, batal. Imam tak buat, dia buat, batal. Yang 2 tadi tu. Yang ketiga, yang keempat, kalau sujud sahwi tu imam tak buat, dia tak buat sujud sahwi, imam tak buat, dia buat sunat. Tapi syahadat lepas salam. Kalau imam buat, dia tak buat, tak ada masalah. Yang doa kunut pun lebih kurang juga sama. Jadi doa kunut tu apa dia? Dia nak buat ataupun dia tak buat, dia nak sujud sahwi ataupun tak sujud sahwi, sama je. Cuma yang penting apa? Yang penting yang selalu jadi 2 ni lah. Ataupun tahiyat awal. Tahiyat awal selalu jadi. Jadi kat situ kita dah tahu hukum bahawasanya kalau dia ikut tahiyat awal, jadi buat ataupun tak buat, dia lepas. Tapi kalau dia tak ikut, sama ada imam buat dia tak buat ataupun imam tak buat dia buat, itu batal. Habis, senang cerita. Jadi kalau berlaku kat mana-mana, kita tegur je. Kalau dia tanya, kenapa pula saya batal?
Imam tak buat, kamu wajib tak buat. Sebab jadi wajib kat dia dah. Tak payah bahas lah, memang wajib. Hukum dia wajib. Dia nak dengar tak nak dengar, habis. Kita beritahu je sebab apa solat dia batal. Sama juga macam kalau orang kena najis. Ni kena najis ni, batal ni. Dia kata tak batal, ikut dia. Yang penting apa? Kita tegur. Sengah-sengah, biasalah orang kan. Kita muda sikit, kita tegur orang lebih tua. Kita tegur boleh elok lah. Haji, ni Haji buat tahiyat awal tadi, imam tak buat. Dia batal ni. Kau tahu apa? Aku dah sembahyang tak ada pun tegur. Kau bukannya ustaz pun. Ikut dia lah. Tapi yang penting kita tegur sebab apa? Sebab dia batal. Sebab ini berkaitan dengan solat berjemaah. Tu. Yang tu penting sikit lah. Kemudian solat berjemaah. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memelihara akan sembahyang yang mendirikan baginya bagi solat. Ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjemaah. Jadi nak tahu orang yang pelihara solat. Ni kita boleh nampak lah. Setengah orang tu dia nak pelihara solat. Jadi dipanggil orang yang pelihara solat tu macam mana? Dia beza. Orang solat dengan orang pelihara solat macam kita lah. Kita ada kereta. Ada kereta. Tak kisahlah kereta apa pun. Tapi beza orang yang ada kereta dengan orang jaga kereta lain. Cuba kita tengok. Orang ni jaga kereta. Padahal kita pun ada kereta juga. Tengok dia jaga macam mana. Berkilat, bersih, lawa, tukar minyak hitam, apa semua. Kita tengok masuk kereta. Ni orang jaga kereta. Padahal kita pun ada kereta. Jadi dua-dua memiliki. Tapi yang jaga dengan yang tak jaga dia lain. Sama juga orang kita semua sembahyang. Jadi nak tahu orang sembahyang dengan pelihara sembahyang ialah satu benda yang berbeza. Dan di antara yang dinamakan orang jaga sembahyang itu orang yang selalu solat berjemaah. Itu tak ada nafi lah. Nak buat macam mana? Kita ni kalau sengah tu jarang berjemaah. Mana kata kita tak jaga, bukan tak solat. Lain. Jangan silap faham pula. Orang yang sembahyang tapi dia tak solat berjemaah, dia tak masuk daripada orang yang memeliharakan solat berjemaah. Jadi nak tengok orang memeliharakan solat berjemaah, di antaranya dia sembahyang berjemaah. Silap. Nak melihat orang yang menjaga solat, ialah orang yang salah satunya kita dia nak kata jaga solat tu ialah solat berjemaah. Sama juga dengan kereta. Nak kata orang yang menjaga kereta, kereta dia sentiasa bersih. Itu salah satu kriteria lah. Macam mana nak tahu dia jaga kereta? Tengok kereta dia sentiasa bersih luar dan dalam. Tak ada apa-apa, duduk saja, duduk lap kereta ni. Duduk saja, kereta dah lah bawa garaj, selimut pula tu. Lepas tu tak ada mana saja nak polish kereta. Kita panggil dia orang yang menjaga kereta. Di antara orang menjaga kereta tu ialah mereka yang sentiasa bersihkan kereta. Sama juga nak kata orang yang menjaga solat. Orang yang memelihara solat. Orang yang solat banyak. Tu kita faham. Tapi yang dikhususkan untuk orang yang betul-betul jaga solat ialah mereka yang solat berjemaah. Jadi tuan-tuan yang datang sini ialah termasuk daripada orang yang memelihara akan solat. Tu nak tahu beza. Banyaklah kriteria dia. Tapi salah satu nak tahu yang paling besar ialah orang tu solat Jumaat. Tengok waktu Zuhur, waktu Asar, waktu Maghrib, waktu Isyak duduk masjid je. Itu orang yang jaga solat. Orang lain tak pergi solat berjemaah. Tapi dia sembahyang. Itu orang yang solat. Orang yang solat dengan orang menjaga solat ialah satu benda yang asing, satu benda yang seolah-olah tembok besar. Orang yang solat, semua orang solat. Tapi yang memelihara solat ialah antara mereka yang solat berjemaah. Orang yang pakai kereta banyak. Yang pakai kereta jenis lenjan, yang pakai kereta hanya nak pergi kerja je. Pakai kereta apa? Company, lasak je. Kereta juga. Tapi dia beza dengan orang yang menjaga kereta. Dia tak sebenarnya kereta dia. Sama juga abang-abang lori. Kita tengok setengah lori itu bukan dia punya. Tapi tengok dia punya jahaga, dia punya kepala, ya Allah, boleh makan nasi atas tu.
buat warna krom, tukar warna ni, bos stiker apa semua, sentiasa bersih, duduk sahaja hantar barang, lap lagi lori tu. Tu orang yang menjaga lori. Yang orang buat lori pun banyak, tapi orang yang menjaga setengah daripada tu. Yang tu kita nak faham. Jadi kita doalah sentiasa Allah Ta'ala masukkan kita orang yang memelihara akan solat. Antara salah satunya ialah mereka solat berjemaah. Amin. Kerana bahawasanya orang yang sembahyang berjemaah itu lebih atas sembahyang seorang dirinya dengan 27 darajat, seperti barang yang datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklum, hadis menyatakan orang yang sembahyang berjemaah tu 27 darajat. Kita ambil masa dalam 3 minit lagi je. Boleh. Okey. Maka orang yang memudahkan dengan laba ini dibangsakan laba pada agama. Laba tu apa? Untung lah. Untung pada agama. Lagi akhirat, padahal tiada payah menghasilkan dia. Jadi nak ceritanya, orang sama juga, sembahyang pun sama. Kita sembahyang berapa? 5 minit. Kalau dengan imam tu lebih sikit lah. 5 minit, 10 minit dengan kita nak zikir apa semua. Tapi nak cerita apa? Yang sama dia apa? Sembahyang. Beza kalau minit tu sikit saja. Kalau kita sembahyang biasa 5 minit. Kalau dengan imam ke 10 minit. Sebagai contoh. Waktu sembahyang tu, waktu zikir tak kira lah, waktu sembahyang tu. Imam baca panjang sikit. Kalau kita baca apa? Baca Al-Fatihah. Kadang-kadang Fatihah saja, tak baca tak baca surah. Jadi kalau kita sembahyang seorang lah, setengah tu malas nak baca surah. Tapi tak ada masalah. Yang tu bukannya syarat wajib. Sah. Tapi kurang pahala. Kalau kita sembahyang berjemaah, macam sembahyang subuh berjemaah, jadi baca baca Al-Fatihah, lepas tu baca surah. Pahala lebih situlah. Lepas tu pula baca dengan imam, dengan makmum, pahala lebih lagi. Lepas tu pula kita tambah pula zikir sama, itu lebih afdal lagi. Jadi nak kata apa? Sama juga sembahyang, tapi sembahyang berjemaah ni dia lebih dekat dunia dan akhirat. Jadi solat jemaah tu macam-macam lah, mengeratkan silaturahim apa semua. Kalau kita sakit, mana haji lama tak nampak. Padahal dekat masjid tak tegur pun. Nampak macam tu je. Kita datang masjid sama-sama kita. Padahal tara tu, pergi balik. Tara tu, sekarang tak ada tegur mana pun. Tapi bila kita tak ada, lama tak jumpa. Mana sakit pergi ziarah. Nampak dia ada hubungan silaturahim tu. Sengah-sengah macam pengajian, kita tetap tempat kita. Kalau duduk kat tiang lah. Kalau duduk situ lah. Sebab apa? Sebabnya bila tak ada situ, orang pun tengok, mana haji ni? Selalu duduk sini. Contoh. Jadi sama juga solat berjemaah. Hari-hari nampak muka dia. Tiap-tiap waktu nampak muka dia. Padahal tak sembang mana pun. Jumpa angkat-angkat tangan tu, sengih-sengih itu je. Tapi kalau dia tak ada, rasa kita kelihangan. Ni jemaah kita seorang tak ada ni. Ada rasa macam tu. Kalau orang tak datang masjid, tak ada rasa apa. Hari-hari duduk atas masjid apa semua ni berjemaah, dia ada apa? Allah Ta'ala satukan hati-hati kita. Jadi macam apa? Haji tu selalu datang tu. Duk dengar kuliah kita tak tegur pun. Dia memang jenis orang senyap. Kalau kita tegur tu lebih afdal lagi lah. Jenis sembang ni senyap je, datang balik. Tapi hari muka dia tak ada. Kita sendiri rasa kehilangan. Sebab apa? Allah Ta'ala satukan hati tu. Jadi beruntung mereka yang solat berjemaah tu, dunia untung, akhirat untung. Sebab apa? Dia kaut lebih. Perbuatan sama juga sembahyang, tapi dia kaut lebih. Orang Cina panggil untung banyak untung buat sama je. Bukan double, bukan triple, 27 kali terus. Kalau dapat 100, kalau dapat 27, 270 contoh. Dia berapa? Banyak kali ganda. 27 kali dengan berapa orang. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi cerita nak buat perbuatan sama seorang diri dengan sembahyang berjemaah ialah sembahyang sama, tapi dia untung lebih. Dan tiada dapat mencapaikan dia
maka adalah orang itu orang yang memudahkan agama dan orang yang tiada menghiraukan dia. Jadi orang yang solat berjemaah tu itulah apa dia. Jadi bila ni Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dia banyak urusan lah. Sebab apa? Sebab kita doa sama-sama. Sebab bila imam baca siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkan kami jalan yang lurus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah dan kepada engkau meminta pertolongan. Tu doa tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita makmum semua apa? Amin. Jadi imam baca semua pakai doakan. Mana tak makbul kalau dalam tu ada wali? Kalau dalam tu ada arifu billah, kalau dalam tu ada ahlul ubad, ahli ibadah, padanlah Allah Ta'ala memudahkan orang solat berjemaah. Jadi orang sentiasa solat berjemaah tu, kita memang kena tipu ujian, hari-hari ada ujian. Tapi ujian itu Allah Ta'ala mudahkan apa dia? Orang yang solat berjemaah. Jadi dia termasuk orang yang memelihara solat. Lepas tu pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan mereka itu dengan mereka yang selalu solat berjemaah. Memang pening serabut kat rumah apa pun datang. Datang. Rasa tenang aje. Balik serabut lagi. Datang balik tenang je. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ikhlas untuk datang berjemaah dan sebagainya, Allah Taala memudahkan urusan kita. Kerana apa? Kita termasuk orang yang memelihara akan solat. Sama juga. Kalau orang kita bagi pinjam kereta lah dekat orang, orang tu jaga kereta kita. Kita tak suruh pun jaga. Dia bagi pinjam je kereta. Untuk apa? Untuk 3 hari. Dia dengan berkilat dia, dengan tukar minyak hitam dia, dengan buatlah kereta tu servis kau-kaunya. Lepas tu dalam keadaan bersih, kita pun rasa apa? Rasa sejuk hati. Lepas ni nak pinjam pun tak apa. Sebab kita pakai pun kotor. Contoh. Bagi dia pinjam bersih terus. Jadi dengan bersih, dengan dibawa elok, dengan dijaga apa semua. Siap ada polis lagi. Contoh. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala dia pandang orang solat berjemaah tu. Macam mana? Dia pandang belah kasihan. Diorang ni semua ramai-ramai datang masjid ni nak sembah kat aku. Mereka ni datang masjid ni apa semua nak puja-puji aku. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang dengan hamba-Nya yang datang solat berjemaah itu dengan kasih sayang. Allah Ta'ala tak ada hati. Macam mana kasih sayang? Ialah dengan Allah Ta'ala pandang mereka itu dengan rahmat. Yang tu yang kita nak. Sebab nak masuk syurga itu ialah dengan rahmat. Iblis tu dia punya amalan dia lebih daripada kita lagi. Tak boleh capai. Daripada dekat dunia, dia buat tu sampai naik langit, sampai jadi imam kepada malaikat. Tapi belum tentu lagi masuk syurga. Tapi orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah akan masuk syurga. Sebab syurga itu rahmat Allah Ta'ala. Hidup tak lama, ibadah tak tahu mana, tapi masuk syurga. Sebab apa? Sebab dengan rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Salah satunya kita solat berjemaah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang ketiga dengan kata hukum solat berjemaah. Apa ni kita tengok pula hukum solat berjemaah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina wa iftah lana bi hikmatika. Wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika wa zakkina ma nasina. Wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin 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 rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.